isi attendance Okay, semua dah isi attendance. Okay, so ini saya ulang sekejap penggunaan bahasa perskripan untuk membina laman web yang unik. So, setiap kali you log in dekat dalam website, you akan akses masuk ke dalam you punya account and then you akan masuk ke dalam laman web you sendiri. So yang tadi saya cakap Avni, contoh Avni dia log in and then dia masuk dekat dalam website dia sendiri. Kat sini awak nampak macam banyak website yang berbeza tapi sebenarnya tidak disediakan satu platform yang mana apabila user tu enter ataupun login dia punya akses, dia akan pergi kepada dia punya own website. But bukannya kita as a programmer kita prepare banyak website untuk user, no. But kita sediakan satu website and then website tu allow user untuk enter dia punya ID and password and then user tu akan pergi ke dalam dia punya website dia sendiri. So that one we call laman web yang unique. Unique because dia pergi ke dia punya personal account dia sendiri. So situasi pertama, katakan kita ingin membina laman web yang akan memaparkan maklumat murid yang log masuk ke dalam sistem maklumat murid. So sistem yang akan dibangunkan adalah sistem maklumat murid. Pertama sekali murid dikendaki masukkan nama pengguna dan password dalam laman web masuk tersebut. Sekiranya murid berjaya masuk dalam website tu, semua biodata dia akan dipaparkan berdasarkan data yang telah disimpan. So means kalau you dah ada save you punya nama, alamat, record anything apa saja info about you, and then kalau you dah log in, dia akan pergi detect itu adalah account you and then dia akan view you punya display you punya website. Sementara itu, kita beranggapan bahawa file tag bertindak sebagai pangkalan data yang akan menyimpan maklumat seperti nama pengguna, kata laluan, nama murid, kelas jantina serta negeri lahir. Ringkasan bagi projek ini seperti ditunjukkan. So example macam gini, setiap kali tu dekat dalam kita akan simpan satu as a what we call the database kat dalam sini biodata.txt. And then dekat dalam biodata ni kita ada semua info mengenai user. Kat sini ada dah Khadijah. Khadijah tu daripada from Malaysia. And then nama penuh dia Siti Khadijah, 4 Bistari 1 kelas dia. And then dia adalah jantina perempuan. Negeri lahir dia adalah Kedah. And then the second user is Amri bin Hassan. KJH 98786 ni nombor apa ni? Okay, and then kelas dia 4 Bistari 2 and then dia adalah jantina lelaki dan dia adalah daripada Johor. So means biodata.txt ni bertindak sebagai you punya as your database. And then when your system calling for the info about you and then dia akan view kan dalam website ni. Biodata Amri is like this and then ini adalah contoh kita buat, ini adalah laman web yang unik. Setiap every user dia ada, dia punya link ke website dia sendiri. It doesn't mean that we have to create multiple website. No, kita cuma sediakan satu but dia akan pecahkan sendiri. Dia akan distribute sendiri. So macam mana? File tag bernama biodata.txt hendaklah disediakan terlebih dahulu. So the first one you have to do is you kena buat biodata.txt dengan menggunakan apa? Notepad. Kalau you ada notepad plus pun boleh. But you punya file save as .txt. Okay, file tag ini mengandungi maklumat nama pengguna bla 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 and then atau cara bagi laman web biodata akan dibangunkan bagi mencapai data yang disimpan dalam file teks biodata.txt. Sekiranya nama pengguna dan kata laluan yang dimaksudkan berpadanan dengan data yang ada dalam file teks tersebut, maka maklumat lain seperti nama murid, kelas jantina, negeri lain akan dipaparkan. So, dia kat sini, dia control dekat sini. PHP ni, nama post nama pengguna, kata laluan and dia jumpa ke tidak. If jumpa, kalau jumpa dia akan terus pergi ke dalam link website yang tu. Kalau tak, dia tak adalah error lah. And then kat sini, biodata.txt. Okay, dia akan open biodata.txt. Okay, so kat sini dia punya loop dia. Gelung macam mana dia nak control. Medan explode user, medan yang mana satu yang dia nak ambil, dia nak trace. So, dia akan ngamkan dengan
nama user siapa, kata laluan tu siapa, and then dia terus ambil nama data dia. Printkan apa? Nama penuh, kelas, jantina. Okay, ini adalah coding macam mana you nak cari you punya data. Okay. Okay, and then dia tutup lah. Kalau tak ada nama username dengan password, dia akan keluar. Kalau kat sini kan, dia dah loopkan kat sini. Kalau tak sama, tak benar, dia akan record tidak jumpa. So, user not exist. So, dia akan tutup file text. Habis cerita. Kalau dia jumpa, dia akan matchingkan. Sebab dia dah automatically dah jumpa username and password, dia akan hantarkan kepada website tu nama, kelas, jantina semuanya. Okay. So, macam gini, jika Siti Hadijah ni dia dah masukkan dia punya username dan password, and then dia akan paparkan macam gini. Contoh paparan bagi web biodata.php. Kalau dia masukkan Azri punya, dia akan paparkan yang Azri punya lah. Okay, so sekarang kat sini penerangan dia, gunakan kandungan file teks hingga hujung file teks. Medan exploit fget, ini dia nak dapatkan file teks. Pernyataan bertujuan untuk memisahkan teks dengan simbol koma yang dibaca daripada file teks. Ni pernyataan bertujuan memisahkan simbol ni. Ni awak kena gunakan. Sebab awak kena ada bezakan sebab dekat dalam file teks tu dia bersambung tau awak. Yang gini awak nampak tak? Khadijah, koma. Malaysia, koma. Siti Hadijah tu koma. 4 /1 adalah koma. So dekat sini dia cakap exploit ni koma ni, so ini adalah bertujuan untuk memisahkan simbol koma yang dibaca daripada file teks. Contoh Khadijah ni lah, Khadijah koma, Malaysia koma. So bilangan pemboleh ubah adalah sebanyak bilangan simbol koma tambah 1. So kalau macam gini, berapa banyak variable dia? Ini Khadijah ni maybe you punya username ke apa ke, tu satu. And then pemboleh ubah kedua dia adalah negara. Pemboleh ubah ketiga dia adalah nama penuh. Pemboleh ubah keempat dia adalah kelas. Pemboleh ubah kelima dia adalah jantina. Pemboleh ubah keenam dia adalah negeri. So, dia ada bilangan pemboleh ubah adalah sebanyak bilangan koma. Every time you koma, the next one is your variable. So, ini adalah pemboleh ubah. Umpukan nilai yang telah dipisahkan ke dalam pemboleh ubah yang berkenaan seperti as user. Okey, ini adalah umpukan bagi username. Betul lah saya cakap tadi, ini adalah username. And then comma, pass, ini adalah password dia. Contoh password dia adalah Malaysia. Okey, and then umpukan nilai. Umpukan nilai ni, dollar nama penuh adalah umpukan bagi Siti Khadijah ni lah. Umpukan bagi dia punya ini, nama penuh. And then ini variable dia, dollar class. Dan dia punya nilai dia adalah 4/1. S jantina, dia punya nilai dia adalah perempuan. Dan seterusnya negeri, S dollar adalah Kedah. So every time yang dia buat macam gini, ini adalah ada nilai-nilai dia tersendiri. So you as a programmer dah ada tahu dah sebenarnya ini ada nilai data dia sendiri yang mana you dah buat kat sini. Data input dia, koma. Pernyataan bertujuan untuk membandingkan string compare nilai pemboleh ubah dollar nama dengan pemboleh ubah dollar user. Okay, dia nak compare kan Pernyataan bertujuan untuk membandingkan string compare nilai pemboleh ubah kata laluan dengan pemboleh ubah password. So dia akan comparekan apa saja yang dia terima nama dengan user dan dia akan comparekan lagi sekali password kata laluan dia dengan password dia. Sama ke tak? Kalau you terlupa kata laluan, you terletak ataupun kurang satu and then dia tak ngam, jadi sekiranya teks bagi adalah sama maka hasilnya adalah kosong. Kalau kosong tu ngam lah, dapat lah. Kalau tak sama dia tak dapat, masuk you punya account sebab password salah. Macam you masuk dekat dalam login the 5 tu semuanya. So ini dia punya main dia buat form action. Form action maksudnya you sediakan satu table untuk biodata PHP and then nama pengguna, ada kata laluan. Ini dia punya comparison dia kat sini. Input name sama dengan nama pengguna, teks ini kejap. And then kata laluan. Okay, ini dikasih dulu form dia dulu. Kejap nanti belum lagi compare nanti kat bawah. Okay, kandungan file teks boleh terdiri daripada nombor. Okay. Teks teks.txt tadi tu.
Boleh terdiri daripada nombor, teks, kombinasi nombor, teks. Contohnya Ali 24, 28, 3. Semua boleh. Okay, ini log masuk. So, ini log masuk yang awak buat dekat dalam you punya sistem. Gunakan objek form. So, penerangan dekat sini dia gunakan objek form. Sebab ini bentuk form. Ini bentuk form. Form. Ada kotak kat sini. Nama. Objek borang yang mempunyai form ni. Objek borang yang mempunyai elemen kotak teks yang pertama bernama nama pengguna. So kat sini nama pengguna, kat sini nama dia nama pengguna, and then dia letakkan ada box dia sendiri nama pengguna, kata laluan pun nama pengguna. You kalau dekat dalam kerja khusus form you, borang you screenshot yang inilah. Form ni adalah you punya interface apa? Sistem you. Ada nama pengguna, ada laluan. Ni macam mana you nak buat pindahkan ni? You kena control, kena alternate screenshot. Lepas tu you kena control V dekat Word. Lepas tu you kena crop dia. Okay, objek borang yang punya elemen kotak teks yang bernama kata laluan. So, ini adalah objek kata laluan box dia. Menyediakan butang tindakan yang bernama submit. So, ni masuk ni ataupun submit lah. Masuk ataupun submit. Oh, ini dah lah. Ini dah. Ini dah. Masukkan nama data. Ni belum kot. Ini dah ke belum Ini dah ke belum kelas saya dah lupa lah. Markah ni. Masukkan nama dengan markah dia. Nama dengan markah dia. Nama dengan markah dia. Ni dah ke belum ni? Tapi ada borang kat sini. And then lepas ada borang ni kat sini, dia nak paparkan. Sebenarnya dia cuma input dia dekat sini. Input dia adalah txt. Input dia adalah txt. Maksudnya dia cuma masukkan markah saja. Tapi yang dia nak dalam website dia adalah paparan grade dia. Bukan sahaja nama dengan markah, tapi nak kena ada paparan grade. Dia kasih sekali you punya rujukan markah dan grade dia dekat dalam sini. So, macam mana atur cara ni dilaksanakan? Dia kena bina laman web grade.php bagi membolehkan penghasilan grade markah. Okey, senarai grade markah, lepas tu dia open fopen mathematic.txt. So you kena ada buka satu file mathematic.txt lah untuk dia read sahaja, untuk dia baca. Okey. And then ini dia punya control setting dia, nak alignment, size dia berapa, nama murid, nak center tulisan dia semuanya. And then dekat sini dia akan dapatkan nama dan input dia dan dia akan comparekan markah tu jika if markah, so dia masuk gelong kat sini bersyarat ni, ulangan ni, ulangan multi selection pelbagai pilihan, if markah is more than 80 and then dia akan appear the grade is A. Else if markah dia kalau yang more ataupun sama dengan 70, dia akan view dia punya grade B. And then else if lagi sekali dia akan view C, D or E. So every time the user enter dia punya markah, dia akan dapat satu output, either dia grade A or B or C or D or E. Dia tak akan print out everything here because of this adalah loop kat sini, gelong ulangan. Okay. So, you nak tentukan grade apa, and then dah siap macam itu, nama tadi dia akan keluarkan dengan grade markah, and then menutup file. Dah open file tadi teks, kena close. Okay, so nanti output dia adalah seperti berikut ini. Normally ni cuma dapat grade B, dia tak dapat grade A ke, grade E ke apa ke. Azmah dapat grade B. Jelas tak? Setakat ini faham tak? Ada soalan? Ada soalan ke tidak? Berapa orang hari ni? Saya nak tengok berapa orang hari ni. Question Nabi dah masuk dah? Question Nabi minggu lepas dah datang. Divya ada Divya. Divya hari ni tak ada.
Yong, Harvey, Jinghao, Betusha. Okey, ada soalan tak? Kelas, ada soalan ke tak? Sekarang tak ada you. Saya nak terus pergi ke next ni. Data yang diimport dari file pangkalan data untuk menyelesaikan masalah. Ni dia, yang ini dia nak link dengan you punya MySQL, MySQL. Saya suka sebut MySQL, dia senang. Okay, kejap sharing. Okay. 3.2.5 menggunakan data file yang disimpan untuk menyelesaikan masalah. Okay, yang ini adalah untuk macam mana you nak connect dengan MySQL. You nak buat sambungan dengan you punya pangkalan data. Takkan you nak buat pangkalan data you adalah teks je. Kalau macam tadi, in case yang tadi tu, you punya apa tu, data tak banyak, cuma nama, nama, kelas, and then negeri lahir, itu bolehlah you gunakan TXT. Tapi kalau you ada data yang banyak, you ada data yang besar, you tak sesuai untuk gunakan Notepad .txt itu file tag, tak sesuai sebab itu adalah untuk data yang sedikit ataupun bolehlah sikit je lah. Tapi kalau yang ni you kena nak buat sistem besar, you kenalah ada database, pangkalan data. So memilih nama pangkalan data, membuat pertanyaan terhadap pangkalan data and then menamatkan sambungan. So every time you buat connection, you kena disconnect lah selepas you dah habis guna macam tadi. File open untuk open txt and then file close untuk close txt. Lepas you dah buat connection, you kena select you punya nama pangkalan data. Ini adalah you punya step yang you have to do. And then after you dah select you punya database, so you kena buat query, pertanyaan. Query what? Query apa? Tadi si Kisina ada tanya, cikgu saya tak dapat nak keluarkan yang query. Query tu adalah pertanyaan, permintaan, everything yang user nak. Contoh user nak kat sini dia minta, contoh dekat dalam sistem you dia minta masukkan nombor kad pengenalan. It's a query, statement query, nombor kad pengenalan. Itu adalah query, permintaan. So screenshot benda tu, query tu, letakkan dia dekat dalam you punya kerja khusus tu. Okay, nanti kita tengok satu-satu. And then keempat-empat langkah ini merupakan langkah yang berurutan. Means you tak boleh skip. Lepas you buat sambungan, you terus disconnect. Lepas tu baru you nak cari nama pangkalan data. Cannot, tak boleh. So you have buat step one by one. Berurutan, sequence. Dia kena sequence. Sambungan dulu. And then select nama. Lepas tu buat pertanyaan dan tamatkan sambungan. So macam mana daripada file PHP nak connect dengan MySQL. So you kena buat dollar ni, simbol dollar ni. Okay, untuk buat sambungan ke pangkalan data, kita akan menggunakan fungsi kendalian. Kontrol dia MySQL ni, SQLI connection ni, and then MySQL connect adalah seperti berikut. Okay, dollar connection sama dengan is equal to MySQL connect, host komputer, nama pengguna dan kata laluan. Nak sambungkan dekat mana? Connection ni local host. Okay, sebab you adalah menggunakan internal. Internal tu bukan internet lagi. So you tak boleh link dengan akses internet kat sini. So you punya sistem ni masih local host local lagi. Okay, local. So local tu dalam komputer you je. Saya kalau type local host adalah local host saya. Kalau type local host adalah local host dia dalam komputer dia sendiri. So berbeza. Ni type local host adalah local host untuk dia punya sistem. Ini bukannya website open Ini adalah you punya connection sahaja. So Halim, contoh ini adalah letak nama Kalok and then dia punya password adalah 1234. So dia akan pergi kepada Zoop database Kalok punya local host ni. Okey, seterusnya apabila sambungan berjaya dibuat, dia dah connect tu, kita akan menggunakan fungsi MySQL select database.
So dekat dalam you punya local host, you punya local host kan banyak database you kan. You ada buat database quiz, you ada buat database sistem, contoh tempahan makmal. So mana satu you nak sambungkan? Kena pilih MySQL, select database. Nama sambungan tu adalah buat connection. Database apa? Database quiz contohnya yang you buat dalam sistem. So MySQL select database, pilih database quiz. And then yang ini adalah membuat pertanyaan terhadap pangkalan data untuk memperoleh data yang dikehendaki. So you nak dapatkan data apa? Inilah dia punya MySQL ni. Ni awak kena screenshot macam gini. Ini dia nak apa? Database apa? Kita akan menggunakan fungsi MySQL query. Ini query ni Kisina query bagi mendapatkan data daripada jadual pangkalan data tersebut. Sintaks fungsi kendalian MySQL query adalah seperti berikut. So hasil, nampak tak dollar hasil sama dengan MySQL query. Okay. Connection select from murid. So kat sini statement ini adalah statement query. Query maksudnya pertanyaan. You ada buat select apa dekat dalam you punya sistem. Pertanyaan you apa? Select all ke? Select apa ke untuk you buat paparan. Okey, contoh untuk menunjukkan pangkalan database yang punya jadual table seperti berikut. Okey, atur cara digunakan dalam darjah 3.221 adalah untuk membuat pertanyaan terhadap pangkalan data. So yang ini adalah untuk buat pertanyaan. Dia nak apa pertanyaan dia? Pertanyaan dia yang kita belajar SQL tu lah, select all, select nama murid, select kelas, itu adalah query. So apa saja yang you buat tu adalah query. Okay, dekat sini mana query you? Select star from murid, itu adalah query. So bila you buat select star from murid, apa you punya output paparkan pun tunjukkan, paparkan dekat dalam you punya kerja khusus. Okay. Senarai maklumat, apa lagi ada select. Okay, ini dia punya pertanyaan query. Ni dia punya pertanyaan query. Selepas dia buat statement ni, apa dia punya output yang you dapat? Select all from murid, and then apa dia akan select semua ni. So ini adalah pertanyaan ini adalah output bagi query tu. Senarai maklumat ni. So dalam sistem you ada buat senaraikan apa? Laporan query you. Query you apa? Respon sikit. Query you all apa? Kat dalam you punya sistem kerja khusus you. Ada yang pengguna tu semua tu ya cikgu? So pengguna itu jantina. Jantina. So yang you punya apa ni, itu adalah statement dia query, and then dia punya output dia adalah macam gini. So you kena tunjukkanlah query you apa. So dekat dalam kita punya sistem tu yang kita run tu, dekat table yang ada nama, ada jantina semua tu, itulah dia. You ada tak perkataan yang query ni ada? Kalau dekat dalam sistem PHP you ada perkataan query, ini adalah pernyataan query. Benda ni yang kena you kena tunjukkan, dan you apa dia punya yang you dapat selepas query tu. Inilah. Murid, nama, kelas. Dan ini screenshotkan benda ni juga, letak kat dalam you punya apa? Dalam laporan. Yes, laporan you. Okay. Ini adalah query untuk sistem select all apa ni, sistem maklumat murid. Ini adalah query untuk laporan markah contoh dia. So ini output dia macam itu. Contoh paparan output bagi laman web ni. Satu tu you kena buat. Okay. Yang contoh dia bagi tu macam mana? Contoh yang dia bagi kat dalam, saya bagi apa tu? Panduan laporan. Borang query. Itulah. Memaparkan apa. Okey, kat sini contoh dia screenshot yang memaparkan carian maklumat tempahan mengikut ini. So you kalau query dia adalah memaparkan laporan ini, memaparkan senarai pelajar. Apa lagi, darjah 3.1 buat, darjah 3.2 buat. So itu adalah query. Apa sahaja pertanyaan you bila you runkan dapat output, itu adalah query. Okey, mencetakkan maklumat. Okey, boleh Okey, seterusnya melakukan pengesahan validation pada data input daripada
pengguna. So medan satu laman web terdapat elemen kemasukan data dalam bentuk form. So you ada masukkan new data. Contoh you ada user pengguna yang lain untuk nak masukkan, nak register dekat dalam ada, ataupun means you punya sistem tu ada new student yang datang. New student datang, dia tak masuk lagi sistem, and then you nak kena sediakan satu form yang boleh untuk user baru tu masuk. Okay, dia akan standard lah, dia akan ada buat senarai pilih, submit button ke apa ke. Ni data maklumat pelajar baru. So kalau new student datang ke dalam kelas you and then dia nak access tak boleh, dia kena register dulu. Register macam mana? You ada sediakan untuk satu form untuk register new student. How to register new student? Dia punya form ni new student tu akan isi lah. Nombor pelajar, nama pelajar, alamat, all the detail about dia punya, and then dia daftar. Tapi you as a programmer, you kena buat satu PHP and then daftar pelajar.php. Dalam bab ini kita akan membina laman web yang akan menggunakan validation. Ini validation, validate. Sometimes kalau dia dah ada existing user tapi dia lupa and then dia nak register, so kita akan detect. Dia tak boleh, dia dah ada account dah sebab nombor pelajar dia dah pernah register sebelum ni. So apa yang dia kena buat adalah dia kena reset dia punya password dia. And then how to reset? Then dia ada sediakan satu lagi form untuk reset. So kat sini cara pengesahan pada input dia akan lakukan, pastikan kandungan input yang wajib isi, and then ni untuk register new user lah. Semua ni dia akan masukkan ke dalam link database. Dia akan simpan kat dalam database. Ni ada contoh coding panjang. Okay, so ini medan yang disediakan. Make sure kalau you dah buat ini, daftar maklumat pelajar baru, dia akan link dekat dalam you punya database, database MySQL tu untuk maklumat pelajar baru. Link medan-medan nombor pelajar, nama pelajar, alamat, nombor telefon dan email adalah sama, synchronize dengan yang database yang you buat dekat dalam MySQL. Jangan dekat dalam MySQL you buat table pelajar baru tu, you tak buat nama pelajar ataupun you tertinggal alamat, nombor telefon. Memang tak match, tak dapat nak masuk, error. Nanti bila yang you nak run kan, you klik daftar ni, klik banyak-banyak kali, tak boleh nak run. Tak boleh nak run sebabnya tak match. Sini ada, sana tak ada, tak boleh. Tapi kalau contohnya, kalau in case ini ada, ini dia kasih contoh 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 4 je medan kat sini, tapi kat sana ada 5. Sana memang dah standby prepare, tak ada masalah. Tapi kalau jangan sini tak ngam, minta ada alamat, nombor telefon, tapi you tak ada sediakan prepare dekat dalam database medan untuk ataupun table, bukan table, you punya field untuk alamat, memang tak dapat nak match. So ada error nanti. Biar dia prepare sana and then you ambil sikit-sikit, is okay. Ataupun you sama ngamkan, okay. Tapi kalau tak, sana tak ada prepare apa-apa tapi you minta you nak letak kat mana ni. Because once you klik daftar ni, you kena link dengan database. Kalau daftar tak link dia punya bahan dia, memang error. Okay, ini adalah jenis kiriman borang, and then kat sini you nak buat membina, mengemaskini dan buat backup. Backup ni maksudnya pangkalan database you, kalau you tak backup nanti dia akan hilang. So macam mana dia nak buat backup ini? Ini membina pangkalan data, membina kat sini, membina, mengemaskini, backup dan pulihkan. 3.27. Membina dah belajar, dah buat pun. Macam mana nak buat? Pergi dekat tempat onkan Apache, onkan MySQL. Dah start tu, barulah pergi kan dia punya kat admin tu, barulah masuk Apache ni, awak buat ni dulu ni. Okay, barulah masuk. Kalau pergi dekat tempat MySQL ni, admin dia akan masuk ke sini. PHP admin. Yang penting kalau nak runkan kena ada 3 benda lah. MySQL, Notepad++, dengan apa tu, awak punya PHP 2 lah ni. So ini nak buat database, membina pangkalan data. Macam nak bina pangkalan data, saya rasa saya tak perlu ajar dengan detail sebab awak dah pun buat benda ni. Create database. Lepas tu
kena isi kat dalam sini, masukkan nama pangkalan data. Contoh nak letak database pelajar. Setelah memberi nama pangkalan data, pilih ruangan collection, mengandungi piawaian standard penyusunan huruf. Masuk collection tu dia akan buat sorting dia sendiri di dalam sistem. Lepas tu you kena create database, new database. Macam mana nak edit you punya database? You kena pergi dekat tempat table yang you nak buat, sama ada you nak tambah ke apa ke, you kena masuk dalam tadi and then pergi ke klik menu structure. Structure tu maksudnya you nak boleh change, you nak boleh drop, edit apa saja yang you nak buat. You nak tambah ke, nak buang ke apa ke. Okay, so untuk medan kat dalam situ. Dan macam mana nak buat backup, you dah siap dah you punya sistem semuanya, how to backup you punya sistem. Pergi buat masuk PHP admin tu, klik pangkalan data, katakan pangkalan data tersebut adalah database. Klik menu export. Ada menu export dekat dalam sini ni, kat sini export. Export maksudnya simpan. You dah buat ke belum sebenarnya ni yang simpan ni, export ni. Export ni you kena simpan. In case kalau you punya komputer tiba-tiba hang, tak boleh nak on, you kena install satu lagi PHP admin ataupun selepas format you punya laptop tu, you kena install semula PHP, install semuanya data-data backup data you hilang semuanya. So, you tak ada export ni, you tak pernah buat backup. So memang habis kerja you 1 tahun ni. So sebab itulah you kena export, buat backup ni. Export ni, klik menu export. Lepas tu you akan kat sini membuat fail sandaran ni. Lepas tu nanti dia akan simpan. Apabila file ni database, awak quiz.sql lah. Dia akan ada ni. Dia akan dalam bentuk macam gini. And then benda ni awak akan import semula bila awak install dekat dalam new komputer ataupun komputer yang selepas di format tu. Itu import. Kalau tak, memang awak akan nampak dia akan datang dalam bentuk notepad backup macam gini ni. Tapi sebenarnya itu adalah you punya data. Dia tak simpan pun dalam, dia tak simpan. Ini kan graphic user interface dia. Tapi yang penting backup adalah dalam dia. So bila once you klik import, export, dia turunkan dalam bentuk macam gini, backup data ni. Backup data ni tolong simpan dalam Google Drive. Jangan simpan dalam komputer tu lagi. Simpan dalam Google Drive kerja khusus awak. So bila apa-apa terjadi dekat you punya laptop ke apa ke, and then you ada backup you punya database. And then backup juga dulu you punya PHP tu semua-semuanya. Simpan buat dalam satu folder, satu database, satu lagi PHP punya tu. Buat dua tu, satu database, satu PHP, dua-dua upload dekat dalam Google Drive. So, you dah buat backup. Okay, memulihkan restore pangkalan data merupakan aktiviti mengembalikan pangkalan data kepada keadaan asal sebelum semasa kita buat fail sandaran. Okay, so ni nak restore kat sini. Restore means back semula lagi kepada ni. And then file to import, klik butang choose file lah, memang backup ni. Contoh ini you dah tadi kan you ambil backup ni. Import the database. Okay, so kat sini dia apa? Melaksanakan beberapa bentuk pertanyaan query pangkalan data. Kan kita belajar dua jenis. Ini dah lah. Awak, ini dah lah. Negeri PHP ni. Ni saya dah ajar jugalah ni. Kenapa saya ulang benda lagi semula ni? Ini dah kot. Pasal database saya rasa dah lah ni. You masukkan localhost pengguna. Anda pengguna sah. Kalau tak, maaf, anda pengguna tidak sah. Ni pun dah. Saya dah nak habis sebenarnya ajar awak punya ni. Interaktif apa? Ni belum kot. Ada soalan tak? Wow. Ini nantilah. Ini esok lah. Ni ada soalan tak? Lama awak interaktif ni. Cerita pasal apa di kafe di langit. Sekejap nama web. Ini semua nanti. Okay, ini saya masuk tajuk esok. Ini esok. Ada soalan? Ada siapa nak share dia punya tu? Dia punya laporan.
Laporan dah siap dah belum? Ada siapa nak share laporan? Hari ni siapa yang tak datang? Cek kawan-kawan awak. Siapa yang tak ada kat sini? Ini ada 14, tolak saya 13. 13 ada 2 orang tak ada. 2 orang tak ada. Satu tu Anik. Saya dah tahu dah mesti Anik tak ada. Lagi? Siapa tak ada lagi dapat nak trace lah. Amni mana Amni? Amni hilang ke? Oh, Amni ada. Amni siapa yang tak ada Amni? Sekejap saya cek. Ha? Oh, ni yang dah ada dah kehadiran yang tak ada kat sini yang ni kot. Anik dengan siapa yang tak ada? Divya kan? Divya tak ada. Divya tak ada. Okey, yang saya ada sharekan contoh laporan tu, awak boleh rujuk yang itu dan awak akan buat laporan. Ada soalan tak? 9.40, 6.950. Ada soalan tak? Tak ada je. So, buat latihan sikit ni. Okey, Kak saya bagi link sikit ni. Awak letak awak punya, kejap link yang apa, yang Padlet tu. Boleh lah. Nantilah ini untuk aktiviti esok lah. Saya nak awak senaraikan satu website interaktif yang awak dah jumpa, and then awak tolong sharekan pada saya website apa yang awak jumpa dan kenapa you suka website tersebut, apa elemen yang awak nampak dekat dalam website tersebut. Contoh dia interaktif, warna yang menarik, and then dia ada lebih bersistematik, berstruktur. Okey, itu untuk aktiviti esok lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa hari ni kita sampai situ dulu. Pastikan buat juga kerja khusus. Last siap pelaporan adalah bulan 8 ni. Siap sistem, siap pelaporan fasa 3, siap pelaporan fasa 4, siap pelaporan fasa 5. Boleh tak? 15 hari bulan saya semak dekat dalam Google Drive, semua dah ada. 15 orang dekat dalam folder dia dah ada fasa 3, fasa 4, fasa 5. Sebab fasa 1 dengan fasa 2 dah ambil markah dah.
Tinggal 3 fasa tu kena siapkan untuk bulan ni. Tapi 15 hari bulan saya nak semak dulu sebab saya nak kejar mana yang tak siap lagi. So, pelaporan buat dulu fasa 3, mana screenshot, mana nak kena apa daripada sistem awak, and then buat fasa 4 dan 5. Okay, kalau you buat siap, cepat siap lagi dah senang dah settle you punya kerja khusus. Kalau you tak siap lagi, tak siap kerja khusus, sampai family awak nanti saya cari kan. Saya tak dapat awak, saya telefon mak awak, saya telefon ayah awak, saya tak dapat juga, dua-dua tak dapat kontak ni, saya akan bagi tahu pengetua. Biar pengetua yang handle dengan awak punya tu. And then saya akan bagi tahu PIBG juga. Sebab ini adalah kerja khusus SPM, kena hantar dan kena siap. Macam mana by hook or by crook, you kena siapkan juga kerja khusus tu bulan ni. Kalau you dah start buat pelaporan fasa 3, you tak ada masalah. Tapi kalau you tak buat apa-apa, itu you are big problem. Matilah awak. Okay, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh PM saya, tanya. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Thank you cikgu. Bye-bye. Thank you, cikgu. Bye.